Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. Dipetik daripada sahbudin.com.net. Berita yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. 1 Ogos 2022. Minat saya kepada Najib hanyalah untuk pastikannya ke penjara. Dipetik daripada sahbudin.com.net. Berita penuh. Walaupun berlagak popular, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak nampak bimbang dengan susunan semula kepimpinan parti-parti Pakatan Harapan. Kebelakangan ini terutamanya selepas selesainya pemilihan barisan kepimpinan baru keadilan, jentera penerangan UMNO nampak ditumpukan untuk menyerang saya dan keadilan Pakatan Harapan. Terbaru semasa berucap di Konvensyen BN Selangor, berulang kali dia menumpukan ucapannya mengenai saya, termasuk mengungkit kononnya saya berminat kepadanya. Sementara lagak Najib sudah diketahui umum dan ada segelintir masyarakat yang berpendapat lagaknya wajar diabaikan, saya memilih untuk berdepan dengan sarkas politik mainan Najib kerana ada isu pokok yang cuba disembunyikan oleh Najib Razak. Hakikatnya Najib telah bersalah menyeleweng dana rakyat yang kesannya akan ditanggung oleh rakyat untuk jangka masa berpuluh tahun akan datang. Selain tanggungan hutang 1MDB berjumlah 50 bilion ringgit Malaysia, projek-projek mega yang kosnya naik berkali ganda seperti MRT, LRT 3, ECRL dan sebagainya membebankan rakyat dengan hutang melebihi 100 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan datang. Najib telah menggunakan sumber kewangannya untuk menggerakkan kempen penipuan melalui media sosial untuk menyucikan dirinya seolah-olah dia tidak bersalah. Lebih teruk dari itu, dia juga cuba menyelewengkan pemikiran rakyat dengan memainkan propaganda terhadap tokoh-tokoh terbilang yang patriotisme mereka bagai langit dengan bumi jika dibandingkan dengan Najib. Cubaan propaganda Najib untuk memburukkan integriti Hakim yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali semata-mata untuk menutup kesalahannya mencuri dana rakyat tidak wajar dibiarkan tanpa disanggah. Oleh itu, saya menyeru keseluruhan pimpinan keadilan Pakatan Harapan di segenap lapisan untuk terus menjawab untuk memastikan propaganda Najib yang merosakkan pemikiran rakyat. Sementara kita membentangkan idea-idea untuk memperbaiki kebajikan rakyat dan menyelesaikan masalah rakyat, kita juga wajib menunjukkan bahawa sebahagian besar dari masalah rakyat ini berpunca dari salah takbir sepanjang 9 tahun Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Keupayaan pemimpin keadilan Pakatan Harapan mengutarakan kedua-dua perkara ini, iaitu memberi idea penyelesaian dan mematahkan propaganda Najib secara serentak adalah kunci kemenangan keadilan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum akan datang. Misalnya adalah satu kebodohan jika kita membiarkan Najib dan konco-konconya memperlikaikan kewibawaan seorang anak Malaysia terbilang seperti yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Beliau seorang yang pintar lulusan University of Oxford dan mempunyai rekod kerjaya yang menjadi kebanggaan negara. Beliau juga tidak gentar dengan asakan politik dan sanggup berdepan dengan mainan propaganda Najib. Bandingkan dengan Najib yang rekod akademik dan kerjayanya hanyalah sebagai seorang bangsawan yang tidak pernah ada pencapaian baik selain yang datang dari kedudukannya sebagai seorang bangsawan. Jika ada anak Melayu yang wajar menjadi kebanggaan dan inspirasi generasi muda Melayu, tokoh seperti yang Arif Datuk Muhammad Nazlan inilah yang perlu kita angkat.
Sebaliknya, propaganda Najib dengan tanpa segan silu, sementara memainkan isu perkauman, dia juga menghina dan memperkecilkan tokoh-tokoh seperti Yang Arif, Datuk Muhammad Nazlan demi untuk menyelamatkan dirinya yang semakin dekat dengan hari penghakiman. Sebab itu, telata Najib tidak lebih dari seorang yang perasan dan merasa takut pada masa yang sama. Saya tidak berminat dengan Najib. Sebagai pemimpin utama parti-parti pro-rakyat di negara ini, memang menjadi tanggungjawab saya untuk mendedahkan kesalahan Najib. Fokus kepada kesalahan Najib yang membebankan rakyat ini telah menjatuhkan Najib pada PRU14 pada tahun 2018. Dengan konsistensi yang sama, lebih ramai rakyat yang akan menolak UMNO Barisan Nasional akibat penyelewengan Najib yang terus membebankan UMNO Barisan Nasional. Minat sebenar saya ialah untuk memastikan Najib menanggung kesalahan-kesalahannya kepada rakyat dan berakhir dengan menjalani hukuman penjara. Secara langsung, ini akan membela dan mengangkat tokoh-tokoh seperti Yang Arif, Datuk Muhammad Nazlan yang nilai profesionalisme dan patriotisme mereka perlu menjadi kompas moral baru kepada generasi muda Malaysia. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan 1 Ogos 2022. Diterbitkan di sahbudin.com.net. Sekian, untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari, tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tidak ada yang lebih istimewa, lebih gembira daripada sudah sampai di rumah. Haha. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rupa-rupanya, Datuk Seri Najib Tun Razak bukan saja ada peluang untuk dilepaskan daripada kes SRC International Sdn Bhd, malah 1MDB, malah seluruh kes yang ada kaitan, yang terkait dengan 1MDB, sebenarnya rupa-rupanya Datuk Seri Najib Tun Razak ada peluang untuk dibebaskan daripada semua pertuduhan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada 12 Ogos kalau saya tak silap, itu adalah penentuan kepada pendengaran untuk saman daripada Najib Razak kepada Kerajaan Negara Malaysia dan juga kepada Tommy Thomas yang telah mendakwa beliau, yang telah mengheret Najib Razak ke mahkamah. Dengan itu Najib Razak menyaman dan cubaan beliau untuk membatalkan semua pertuduhan yang telah dikenakan kepadanya. Itu yang saya fahamlah. Kalau saya salah faham, kamu tolong fahamkan saya. Okey, persoalannya kali ini, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan menang? Dan sekiranya Datuk Seri Najib Tun Razak menang, makna kata semua kes yang berkenaan dengan 1MDB, sama ada yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, yang akan mungkin nanti, mungkinkah semua itu akan dibatalkan? Jika sekiranya Datuk Seri Najib Tun Razak dibatalkan semua pertuduhan ke atasnya, beliau menang bergaya, menang dibebaskan, beliau dibebaskan daripada pertuduhan-pertuduhan itu. Wow, ini satu berita yang pasti menggembirakan seluruh peminat-peminat, semua yang sentiasa percaya bahawa Najib Razak difitnah dan Najib Razak tidak bersalah. Pasti semua orang gembira. Okey, tetapi secara on the other hand, daripada sudut perspektif yang lain pula, ada juga kesan sampingan, terutama kepada perundangan negara Malaysia. Pasti ada sedikit kesan sampingan. Sebagai satu contoh, baru-baru ini ada seorang yang telah didapati bersalah atas kes apa kalau saya tak silap itu, dan beliau telah didapati bersalah, harus dihukum. Tetapi setelah dia menyebut
setelah dia mengungkit kes Najib dalam rayuannya, maka dia terus dilepaskan sehingga rayuan selesai, barulah hukuman itu akan diteruskan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Adakah ini semua akan menjadi satu petanda bahawa Najib Razak akan menang? Okey. Jadi pasti bulan 8 ini bulan yang paling sibuk untuk Najib Razak. 12 hari bulan sudah naik mahkamah. 15 hari bulan bermulalah hidup mati kepada Najib Razak, iaitu penentuan rayuan daripada Mahkamah Persekutuan, sama ada dia akan dipenjarakan serta-merta ataupun dia akan dibebaskan serta-merta. Setakat ini 4 hakim sudah berkata beliau bersalah. Okey, jadi 12 hari bulan ini penentuan kepada sama ada Najib Razak punya saman kepada Tommy Thomas dan kerajaan Malaysia menang atau diteruskan atau dibatalkan atau diterima atau tidak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu? Sila berikan komen kamu. Apa pendapat kamu? Kita jumpa lagi. Bye-bye.